A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala At-taibun al-abidun Al-hamidun as-saihun Ar-raki'un as-sajidun Al-amiruna bil-ma'ruf Wan-nahuna 'anil munkar Wal-hafizuna li-hududillah Wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada sesuatu pun yang kita miliki pada hari ini milik kita sendiri. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah, tuan-tuan. Pakaian kita, kenderaan kita, rumah kita, jasad kita tu memang dah milik Allah. Semua ni Allah pinjamkan kita sehingga ke satu tempoh, satu masa yang Allah nak ambil kita. Dan Allah uji kita dengan berbagai-bagai ujian. Allah hantarkan kita dengan sesuatu yang menyukakan kita. Allah hantarkan sesuatu yang mendukacitakan kita. Kesemua itu kerana Allah nak tengok siapa di kalangan hamba-hamba ini yang sentiasa ingat ketika susah, ingat ketika senang, ingat ketika sakit dan ingat ketika sihat. Tuan-tuan, kita yakin kita tidak selalunya sihat. Satu masa kita sakit. Kita tidak selalunya senang. Kadang-kadang kita jumpa dengan susah. Dan tidak semua orang yang senang pada zahirnya senang juga pada batinnya. Ramai hari ini kita lihat di kalangan umat yang pada zahirnya senang. Allah berikan rezeki yang lebih, yang luas untuk mereka, tetapi hati mereka sentiasa gelisah, sentiasa duka cita, yang menyebabkan dia nak ibadah pun tak senang. Tuan-tuan sekalian, sebab apa Nabi SAW minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada duka cita ni? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Awal-awal Nabi minta berlindung di sini ialah al-hammi, perasaan gelisah, wal hazan dan duka cita. Dua sifat ni tuan-tuan kalau ada dengan kita, banyak mana pun dunia yang kita miliki, duit kita banyak, tempat kediaman kita hebat, pangkat kita tinggi, ada dua perkara ni tuan-tuan, gelisah dan duka cita menyebabkan seorang tadi tak cantik ibadah dia, tak elok ibadah dia. Kita menghadap Allah, sama ada kita sembahyang ataupun apa-apa saja ibadah, yang utama Allah nak tengok kita tuan-tuan bukan banyak mana kita buat ibadah. Bukan banyak mana kita buat ibadah, berapa kali kita pergi Mekah, berapa rakaat sembahyang kita dapat sujud pada Allah, dapat sembahyang di waktu malam. Allah bukan nak tengok berapa banyak kita buat tuan-tuan, tapi yang Allah nilai cantik sejauh mana kecantikan ataupun kesempurnaan ibadah yang kita buat.
Allah nak tengok yang tu. Kalau banyak sekalipun ibadah tetapi tak ada kesempurnaan, faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, kami jadikan amalan yang dia buat seperti habuk yang berterbangan di akhirat kelak, tuan-tuan. Oleh kerana itu, jangan kita asyik ataupun seronok dengan amal-amal harian kita. Kita rasa selesa dengan amal kita hari-hari tanpa kita menilai sejauh mana amal yang kita buat ini sempurna ataupun tidak, tuan-tuan. Dah banyak dah berlaku, kita lihat dalam masyarakat kita ni penyakit-penyakit yang datang, yang berlaku bukan saja dari kalangan orang-orang yang jauh daripada ibadah, bahkan orang yang banyak ibadah juga. Orang yang banyak ibadahnya, orang yang sentiasa belajar sana sini, tetapi Allah goncangkan hati dia. Ya Allah goncangkan hati dia, yang menyebabkan hasil daripada ibadah yang dia buat tak zahir. Tak zahir. Kalau kita nak tahu, tuan-tuan, kita sendiri dalam kita jadi hamba Allah dengan berbagai-bagai ibadah yang kita buat, saya biasa sebut, kita lihat kepada perubahan. Sepanjang kita buat ibadah ni, tuan-tuan, jadi hamba Allah, kita mula sembahyang, kita mula jaga ibadah, puasa dan berbagai-bagai ibadah lagi, ada tak nampak perubahan yang pada hati kita, yang kita rasa kita semakin hampir dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Kalau dulu kita tak malu kepada Allah, sekarang kita mula rasa malu dengan Allah. Kalau dulu kita tak rasa takut dengan Allah, sekarang mula rasa dah takut sikit-sikit pada Allah. Ada tak rasa pada hati kita begitu? Kalau dulu, tuan-tuan, kita tinggal perintah Allah ni tak rasa apa-apa. Tapi sekarang bila kita tinggal perintah Allah, cukup kita rasa takut. Kalau dulu kita dah tahu dah banyak perintah Allah yang dia suruh sebagai ibadah tambahan, puasa sunat, sembahyang sunat, berbagai-bagai yang sunat sebagai ibadah tambahan di atas ibadah fardu yang kita telah buat. Dulu kalau kita tinggal, tuan-tuan, tak rasa apa. Setelah kita masuk ibadah ni, hari ni, adakah masih sama juga, tak rasa apa-apa bila tinggal ibadah-ibadah tambahan ini, ataupun kita dah mula rasa duka cita, dah mula rasa gelisah? Kalau tinggal sembahyang sunat duha, kita mula rasa gelisah, tak sedap rasa. Kalau tinggal sembahyang sunat rawatib, kita rasa tak senang. Kalau tengok anak-anak kita tak pergi masjid, kita rasa tak senang dah hari ni. Ada tak perasaan ni? Kalau perasaan ni masih tak ada lagi, tuan-tuan, maknanya ibadah yang kita buat dah puluhan tahun, faja'alnahu haba'an mansura. Akhirat kelak kita akan tengok ibadah tadi sebenarnya jadi seperti habuk. Mesti ada penyakit, mesti ada sebab. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena sentiasa melihat, kena banyak taubat dengan Allah. Pada ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala nak beritahu beberapa golongan yang Allah nak beri kejayaan dunia sampai akhirat. Yang pertama, at-taibun, orang-orang yang taubat. Siapa orang taubat, tuan-tuan? Iaitu orang yang kembali kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Bukan kembali kepada Allah dengan meninggalkan maksiat semata-mata, tidak. Taubat ini ialah orang yang menyesali di atas dosa-dosa lama, meninggalkan dosa-dosa lama dan kembali taat patuh kepada Allah Ta'ala. Itu taubat. Kalau setakat tinggal dosa saja tapi tak patuh dengan perintah Allah, tak suka dengan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah, itu tidak taubat. Itu tidak sempurna taubat. Ada orang tua-tua dia tinggalkan maksiat yang lama,
tak nak buat maksiat dah, tinggal. Tetapi mereka tidak kembali kepada Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk dapat redha Allah. Maka itu tidak dipanggil orang yang bertaubat. Satu masa dulu tuan-tuan, banyak dosa kita dengan Allah. Cuba kita lihat masing-masing dosa kita, banyak sangat. Dengan Allah yang dah banyak dosa, dengan makhluknya banyak dosa. Cukuplah tuan-tuan, tersekat segala amal, tersekat semua sekali amal-amal yang kita buat hari ini kerana satu dosa kita tidak menunaikan hak isteri ataupun hak anak-anak. Kadang-kadang kita sibuk dengan ibadah kita masing-masing. Laki-laki sibuk ke sana kemari menuntut ilmu, ke sana kemari untuk mencari ilmu, rajin ibadah, tetapi mereka tidak pedulikan yang anak-anak mereka tak faham lagi apa makna Fatihah. Dia baca Fatihah tuan-tuan, tak erti lagi makna Fatihah. Tuan-tuan pernah cek ke anak-anak? Reti tak makna Fatihah yang dia baca tadi, yang menjadi rukun qauli dalam sembahyang? Dia faham tak makna Fatihah? Dia faham tak makna bacaan sujud dan rokok? Dia faham tak syahadah tu apa? Yang kita bimbang tuan-tuan, kita seronok dengan amal, kita menyangka bahawa dengan amal kita ini kita akan dapat redha Allah dan masuk syurga Allah Ta'ala. Rupa-rupanya disebabkan kelalaian kita untuk menunaikan hak anak-anak, hak isteri, kita terpaksa diheret ke dalam neraka Allah oleh mereka sendiri. Itu yang kita bimbang tuan-tuan. Kekuatan kita manusia ni, kekuatan umat bergantung sejauh mana hubungan dia dengan Allah. Dan hubungan dengan Allah ini bergantung kepada sejauh mana kesempurnaan sembahyang yang mereka buat. Sejauh mana kesempurnaan sembahyang. Kalau sembahyang dia baik, yang lain semua baik tuan-tuan. Saya beritahu pada anak-anak saya, tahun ni anak saya seorang nak periksa SPM. Masing-masing sibuk sembahyang hajat, sana sini sembahyang hajat, minta sembahyang hajat. Di madrasah kami sembahyang hajat. Dan saya bertegas dengan anak. Saya kata, saya panggil semua anak-anak, kalau kamu tidak jaga hak Allah, tak jaga sembahyang, malas sembahyang berjemaah, maka abah doakan kamu supaya tak lulus dalam periksa. Bukan doa lulus tuan-tuan, doa tak lulus dalam periksa. Baik kamu gagal. Sebab apa? Orang yang tak jaga hak Allah, tak jaga sembahyang, tak jaga agama, kalau dia lulus periksa, dia naik tinggi lagi, dia akan jadi jahat dalam agama. Yang bocor soalan tuan-tuan bukan orang jual kangkung. Yang membocor soalan periksa tu orang cerdik tuan-tuan, bukan orang bodoh. Yang rasuah bukan orang bodoh, bukan orang kampung, orang cerdik. Sebab apa boleh berlaku? Allah dah beri dunia yang banyak kat dia, tak cukup ke puluh-puluh ribu, belah ribu tak cukup ke? Allah dah beri rumah, dah beri kenderaan semua sekali, tak cukup lagi? Nak tipu lagi, nak rasuah lagi? Puncanya mana tuan-tuan? Tak jaga hak Allah. Dia tak pedulikan amal-amal. Dia tak pedulikan hubungan dia dengan Allah. Tak kira siapa tuan-tuan, orang yang tak pedulikan hubungan dia dengan Allah, tak jaga sembahyang, tak jaga sembahyang Jumaat, kalau dia jadi orang besar yang jahat. Kalau dia jadi pegawai kerajaan yang tak amanah. Saya tanya anak-anak saya gitu, saya kata, abah doakan kamu tak lulus periksa, terperanjak dia. Orang lain sembahyang hajat untuk lulus periksa anak, saya sembahyang hajat supaya tak lulus kalau tak jaga agama. Kita kena bertegas tuan-tuan, kerana kita sayang kat dia. Tanda kita sayang kat anak-anak kita tuan-tuan, kita pastikan dia selamat daripada azab Allah dunia sampai akhirat.
Itu tanda kita sayang ke anak-anak kita. Macam kita sayang kat kita sendiri. Pasal apa kita belajar? Sebab apa kita semayang? Kerana nak selamat daripada azab dunia sampai azab akhirat. Jangan fikir belajar tuan-tuan kerana apa dah pencing dah. Dah pencing tak apalah, ada masa luang tak belajar. Tak boleh. Allah menghendaki kita sama ada dalam keadaan kita sibuk ataupun lapang, sihat, sakit, mesti ingat kat dia. Allah Ta'ala suruh kita ni banyak-banyak ingat kat dia. Allah tak pernah suruh kita banyak-banyak cari usaha dunia. Tak pernah suruh. Tak pernah. Walaupun dunia itu tidak diharamkan oleh Allah. Boleh kita cari. Tak salah. Kenapa tuan-tuan Allah tak suruh kita cari atas jalan yang bersungguh-sungguh? Kerana Allah tahu kita ni hamba yang dia buat, dia tahu sifat kita yang sangat lemah, dikuasai oleh nafsu kita. Tak ramai manusia yang selamat bila Allah uji dengan dunia yang banyak, pangkat yang tinggi. Tak ramai. Macam kita tuan-tuan, kita ramai-ramai ni, cuba kita lihat balik, bermula umur berapa kita mula ingat ke Allah Ta'ala? Bermula umur berapa kita mula datang ke masjid? Mula nak belajar, umur berapa tuan-tuan? Mungkin umur 40 tahun ke bawah dulu, kita lupa dengan Allah. Berapa banyak kita masa kita rugi. Berapa lama kita berada atas kemurkaan Allah Ta'ala dulu. Sekarang baru nak balik pada Allah Ta'ala. Adakah kita nak tuan-tuan anak-anak kita sekarang jadi mangsa sebagaimana kita dulu? Kita tak nak. Setiap masa, satu saat, satu detik yang singkat yang kita lalu dalam hidup kita ni tuan-tuan, yang Allah kata tidak jadi ibadah, yang tidak ada manfaat untuk kita sendiri, kita akan menyesal di akhirat kelak. Bayangkan tuan-tuan, kita sia-siakan masa kita puluhan tahun sebelum pada ni. Puluhan tahun. Sekarang kita nak balik pada Allah, kita nak menuju pada Allah sekarang. Susahnya hati kita untuk menangis kepada Allah. Susah sangat. Kita sujud pada Allah tuan-tuan, susah sangat untuk merasai hebatnya ke Allah. Kita sujud pada Allah tuan-tuan, tak rasa hebatnya Allah Ta'ala. Ini kesalahan kita yang lama dulu. Kalau Allah tak maafkan kesalahan ni, Allah tak ampunkan kesalahan ni tuan-tuan, jangan harap kita nak bahagia, nak tenteram hati kita, jangan harap. Sebab tu kena cari jalan supaya kita ni belum daripada Allah ambil kita, Allah buka pintu taubat kepada kita. Sungguh-sungguh cari jalan. Bila kita cari jalan supaya Allah bukakan pintu taubat tuan-tuan, jangan bagi ada sesuatu yang merosakkan jalan kita. Jangan bagi ada sesuatu yang merosakkan jalan kita. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya, dalam kita cari jalan nak menuju redha Allah, nak supaya Allah buka pintu taubat, di sebalik itu ada pula dosa yang datang kepada kita kerana kelalaian kita dalam masalah anak-anak. Ini penyakit yang sangat besar. Penyakit yang kita rasa susah nak dibendung hari ini. Kita sungguh-sungguh nak cari jalan taubat tuan-tuan, tak terbuka lagi. Dah 10 tahun dah, tak terbuka lagi. Dah 20 tahun, tak terbuka lagi. Kenapa? Anak kita jauh dengan Allah Ta'ala, kita tak pedulikan dia. Yang kita harap anak kita lulu periksa tuan-tuan. Kita harap anak-anak kita jadi pegawai kerajaan yang tinggi. Kita harap anak-anak kita dapat buka perniagaan yang besar, tanpa kita memikirkan apakah anak kita dah lulus dalam ibadah. Apakah anak-anak kita ni tuan-tuan dah reti semayang,
Dah kenal Allah atau tidak? Ini sekatan. Itu dipanggil sekatan yang menyekat perjalanan kita. Dalam ayat surah At-Taubah ayat 112 ini Allah meletakkan syarat pertama sekali nak jadi orang yang dapat kejayaan ialah mesti orang yang taubat dengan Allah. At-Taibun. Orang yang taubat dengan Allah. Kena bersihkan penyakit, baru boleh masuk tuan-tuan. Kalau tak bersihkan penyakit, kita tak akan sihat. Tak bersihkan jasad kita, badan kita, tak boleh masuk kepada rahmat Allah. Tak boleh masuk rahmat Allah. Cuma kita perasan diri. Ramai kita perasan. Selagi mana tak timbulnya rasa duka cita pada hati kita tuan-tuan, bila kita tinggalkan hak Allah suruh, walaupun perintah-perintah itu tidak wajib, maka itulah sebenarnya hal kita yang kita ni tak masuk lagi pada pintu rahmat Allah. Rahmat yang berupa rezeki, orang kafir pun boleh tuan-tuan. Orang kafir pun dapat rahmat dengan makna rezeki. Rahmat dengan makna kasih sayang, keberkatan, itu milik orang mukmin yang baik. Saya nak ambil contoh. 2 malam lepas berlakunya gerhana bulan. Sangat dituntut setiap orang sembahyang sunat gerhana. Ada setengah ulama kata wajib sembahyang sunat gerhana, dan ada sebagai imam yang mengatakan kedudukan sembahyang sunat gerhana sama dengan sembahyang Jumaat. Berat sangat. Kesimpulannya, jumhur ulama mengatakan sunat muakkadah. Sunat yang dituntut berat. Mungkin kita tertinggal tak buat tuan-tuan. Rasa tak duka cita hati kita? Mungkin tak rasa duka cita hati. Satu ketika Nabi sedang berbual-bual dengan sahabat. Dia tengok matahari nampak macam malap sebab rupanya berlaku gerhana. Nabi segera masuk masjid tuan-tuan, sembahyang bersama sahabat dan berkhutbah selepas pada sembahyang. Nasihat sahabat, banyak taubat dengan Allah, banyak ingat Allah, banyak buat kebajikan, banyak bersedekah. Bila berlakunya peristiwa gerhana, waktu sembahyang, kebetulan pula waktu berita perdana lepas maghrib. Nak sembahyang isyak takut tak sempat, kebanyakan sembahyang lepas maghrib. Kat mana kita lepas maghrib tuan-tuan? Orang sini mungkin sinilah sembahyangnya, tapi banyak yang duduk kat rumah, banyak yang duduk di pasar-pasar malam. Saya nak tinggal pasar malam, saya nak tinggal jual beli, tak sanggup sujud pada Allah. Dan mungkin antara kita tak pernah lagi sembahyang gerhana, tak pernah jumpa lagi. Sembahyang 2 rakaat tapi ada 4 kali rokok. Yang kita sembahyang, kalau 4 rakaat, 4 rokok. Ini 2 rakaat, 4 rokok. Itu yang pertama tuan-tuan, kembali pada ayat tadi. At-taibun, orang-orang yang bertaubat, yakni kembali kepada Allah untuk taat kepada Allah dengan meninggalkan maksiat, bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Yang kedua, al-abidun, orang yang sentiasa jadikan diri mereka sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah sebagai hamba, bukan ibadah kepada Allah kerana nak menuntut balas daripada Allah. Walaupun boleh tuan-tuan, bukan tak boleh kita nak minta daripada Allah balas dengan amal yang kita buat, tetapi hamba-hamba Allah ni sifat kehambaannya tidak begitu. Dia buat ibadah kerana nak jadi hamba Allah yang baik. Dia buat ibadah kerana apa? Kerana nak kasih sayang Allah, nak supaya Allah redha. Yang ketiga, al-hamidun, orang yang sentiasa memuji-muji Allah. Puji Allah tuan-tuan.
Orang yang benar-benar memuji Allah ialah orang yang tak nampak kebaikan diri. Tenggelam kebaikan diri kita, tuan-tuan. Tak ada sifat kepujian diri. Hidup tak harap dipuji oleh manusia. Ya, kita hari ni kalau buat kerja orang puji, itu yang bagus. Itu yang kita nak. Buat ibadah nak pujian manusia, buat kebaikan nak pujian manusia. Kalau manusia tak puji, tak seronok nak buat. Itu perangai orang yang munafik. Kita yang puji Allah, dan kita diasuh supaya sentiasa puji Allah dengan kalimah Alhamdulillah ataupun dengan rasa hati. Puji Allah dengan hati kita, tuan-tuan. Hebatnya Kau ya Allah, baiknya Kau ya Allah, murahnya Kau ya Allah. Sentiasa bercakap dengan Allah, menzahirkan yang kita ni memang puji Allah. Kerana Allah banyak buat baik dengan kita, tuan-tuan. Jarang kita puji Allah, kita dah sibuk puji makhluk. Dia puji manusia, puji orang tu, puji orang ni. Allah kita tak puji. Salah. Salah yang sangat besar. Kadang-kadang kita suka pula orang puji kat kita. Kadang-kadang kita harap orang puji. Cukuplah dikatakan pembohong bagi seseorang apabila dia banyak buat ibadah pada Allah, dia harap orang tahu yang dia ni banyak buat ibadah dengan Allah. Seorang yang suka diketahui oleh orang lain hal antaranya dan Allah, maka itu adalah pembohong dalam agama. Dia suka kalau orang tahu hubungan dia dengan Allah. Kalau malam tadi dia bangun tahajud, dia suka sangat kalau orang tahu dia bangun tahajud. Dia nak cakap kat orang, dia malu. Tapi kalau orang tahu, dia suka sangat. Dalam satu majlis, bila diminta untuk infak, dia suka sangat kalau orang tahu yang dia ni beri banyak lebih pada orang lain. Kalau orang lain beri RM10, dia beri RM100, dia suka sangat orang tahu yang dia ni beri RM100. Orang yang suka diketahui oleh orang lain hal dia dengan Allah, antara dia dengan Allah, maka itu adalah pembohong dalam agama. Kita kadang-kadang gitu, tuan-tuan. Kita bangun pagi-pagi, pukul 4 pagi, buka lampu, kawan kita tengok cerah rumah, besok dia kata, aku tengok kau malam tadi pukul 4 dah bangun, rajinnya kau tahajud. Suka kita, nampak juga. Tak suka kita, kerana orang nampak yang kita ni bangun awal. Itu sifat nifak. Orang yang puji Allah, bila berlaku pujian ke atas diri dia, dia kembali kepada Allah. Falillahil hamd. Bagi Allah segala puji, bukan bagi kita. Puji ada 4, tuan-tuan. Kita biasa belajar kitab tauhid zaman-zaman dulu. Puji ni ada 4 bentuk kepujian. Puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji qadim bagi qadim. Puji Allah, puji makhluk bagi makhluk, puji makhluk bagi Allah, puji Allah bagi makhluk, puji Allah bagi Allah. 4 bentuk kepujian. Semuanya lillahi rabbil alamin, bagi Allah, kembali kepada Allah. Maknanya, tuan-tuan, kalau orang cerdik dan orang yang benar-benar puji Allah Al-Hamidun, ialah orang yang bila dia dapat pujian kebaikan atas dunia, maka dia kembali ke pujian tadi kepada Allah. Dia takut, dia tidak seronok, tuan-tuan. Datang juga seronok orang puji kita, orang ucap terima kasih kat kita, datang juga seronok, tapi kita segera kembalikan kepada Allah. Ini orang yang Al-Hamidun. Yang keempat, tuan-tuan, As-Saihun. As-Saihun, ada ulama mengatakan ini
maknanya orang yang berpuasa, dan ada juga ulama yang menterjemahkan as-sa'ihun ialah orang yang sentiasa bergerak untuk cari redha Allah, bergerak menuntut ilmu, bergerak mengajar ilmu, bergerak untuk kerja-kerja agama Allah Ta'ala. Itu termasuk as-sa'ihun. Dan ini adalah antara orang yang berjaya juga, tuan-tuan. Daripada rumah kita datang masjid dengan dua maksud. Yang pertama sembahyang jemaah, yang kedua mendengar, termasuk as-sa'ihun. Yang ketiga, kita boleh juga kalau iktikaf. Yang keempat, boleh juga dengan berkenal-kenalan. Yang kelima, boleh juga dengan berkasih sayang dengan yang dah kenal. Banyak faedah, tuan-tuan. Orang yang keluar daripada rumah dengan maksud nak cari redha Allah, dia akan dapat kebahagiaan di akhirat kelak. Allah ni sangat baik, tuan-tuan. Dia buka jalan. Dia buka semua jalan. Dia nak beri jalan kebaikan kepada kita. Subhanallah. Cuma kadang-kadang ramai di kalangan kita yang ada ni, alhamdulillah, tuan-tuan. Yang lain-lain, mungkin sahabat kita, mungkin anak-anak kita, mungkin adik-beradik kita, yang tak bergerak daripada rumah, tak keluar daripada rumah untuk agama, keluar daripada rumah untuk kerja. Memang kerja tu kalau niat betul jadi ibadah, tuan-tuan. Tapi itu ibadah yang ada maksud duniawi kita. Kita nak as-sa'ihun sini keluar pada rumah untuk menuntut redha Allah Ta'ala, sama ada nak cari ilmu ataupun nak mengajar ilmu ataupun dalam usaha-usaha untuk nak gerakkan agama. Itu yang ada kepujian. Yang ini memang dipuji oleh Allah. Setiap langkah yang kita langkah ada kebajikan dan ada kifarah dosa, tuan-tuan. Kita nak tebus balik dosa kita yang lama ni, tuan-tuan, kita mesti cari sebanyak mungkin jalan-jalan supaya Allah ampunkan dosa kita. Agama tertegak dengan mujahadah. Apa arti mujahadah? Kesungguhan. Agama tertegak dengan kesungguhan. Tak ada satu pun dalam agama, tuan-tuan, yang mudah dicapai tanpa kesungguhan. Tak ada. Tuan-tuan nak ke tidak? Di saat akhir kehidupan kita ni, kita jadi tak suka dengan Allah. Jadi malas nak sebut Allah. Ataupun Allah sibukkan kita sampai tak mampu untuk ingat kat dia. Di akhir umur kita nak ke tak nak? Kita tak nak, tuan-tuan. Kita nak rasa juga, nak kecapi juga nikmat bagaimana kasihnya kita kepada Allah belum kita mati. Kita nak ni, nikmat ni. Sangat-sangat kita harap, berikanlah ya Allah pada kami ni satu saat sekalipun, saat di mana kami rasa sangat kasih kepadamu ya Allah, sangat cinta kepadamu ya Allah. Hari ini tak ada lagi, tuan-tuan. Tak ada lagi. Kita lebih kasih kepada orang lain, makhluk daripada Allah. Kita kasih pada isteri kita, kita kasih pada anak-anak kita. Memang kebajikan kasih kat dia. Kita kasih kat isteri kebajikan, kasih kat anak-anak kebajikan, kasih pada kawan-kawan kebajikan. Tetapi mengapa kamu tak kasihkan Allah? Ini yang Allah cemburu, tuan-tuan. Allah yang beri kita segala-gala, makan, minum, kesihatan dan sebagainya. Mengapa tak kasih kepada Allah? Kalau tahu kasih itu tak ada, mengapa tak cari jalan supaya kita dapat kasih kepada Allah? Kita tak sungguh-sungguh cari jalan untuk kasih kepada Allah. Sedangkan Allah suruh wabtaghu ilaihil wasilah. Kena cari jalanlah untuk nak sampai kepada Allah, kasih Allah, redha Allah. Kita tak sungguh juga. Sebab itu dalam kalimah as-sa'ihun ini, Allah nak menjelaskan pada kita, sesiapa saja yang keluar pada rumah nak cari maksud agama, nak cari redha Allah, nak cari perkara yang Allah kasih, hingga dia nak kasihkan Allah Ta'ala, dia akan dapat kebahagiaan. Walaupun, tuan-tuan, kita tak sempat untuk merasai nikmat kasihkan Allah. Kita kemungkinan, tuan-tuan, adab kata,
kita harap kita dapat. Tapi tak semua orang dapat nikmat kasihkan Allah belum dia mati. Tak semua, tuan-tuan. Itu pilihan Allah. Allah pun tahu macam khusuk semayang, tuan-tuan. Bukan semua orang khusuk semayang. Allah ni baik, tuan-tuan. Dia tak kira dosa kerana tak khusuk semayang. Cuma semayang kita tak mutu ya, tak ada mutu ya. Kasihnya Allah. Kalau Allah paksa kita, syarat sah semayang mesti khusuk, tuan-tuan, berdosa habis kita semayang tak khusuk. Tapi Allah tak paksa. Allah tahu ini kerja hati. Bukan senang. Tetapi Allah marah, tuan-tuan, kalau kita tak usaha untuk khusuk semayang. Allah marah situ. Tak khusuk semayang, Allah tak kira sebagai satu dosa. Tidak membatalkan semayang. Tak jadi syarat sah semayang dengan khusuk semayang. Tak. Cuma khusuk semayang itu ialah untuk menentukan mutu ibadah semayang. Allah tak marah. Tetapi Allah marah kalau kita tak usaha. Bagaimana nak khusuk semayang kita? Begitu juga kita dengan Allah. Sekarang ni, rasa kasih ke Allah tak ada, tuan-tuan. Kita kasih kat harta benda kita, kita kunci dia, kita pagar dia, kasih kat anak-anak kita pun sama, kat isteri kita, dia sakit, terus kita beli ubat, pergi hantar hospital. Kita dengan Allah ni tak ada apa. Allah marah kalau tak cari jalan untuk nak dekat dengan dia. Sebab tu kalau kita dah cari jalan, tuan-tuan, kita sungguh-sungguh dah bergerak sana, bergerak sini, kenapa? Nak cari redha dia. Tak duduk diam kat rumah, tuan-tuan, cari di mana ada pintu-pintu rahmat, di situ kita pergi. Kita gerakkan jasad kita untuk bangun sujud pada Allah di waktu malam. Kenapa? Nak cari kasih sayang Allah. Kita keluarkan sebahagian daripada rezeki yang Allah beri pada kita ni untuk kerja-kerja ibadah. Kenapa? Nak suruh Allah kasih kepada kita. Kita gunakan lidah kita, tuan-tuan, untuk pesanan yang baik pada anak-anak kita. Kenapa? Nak cari kasih sayang Allah. Buat segala-gala. Tak sempat dapat kasih sayang Allah, tuan-tuan. Tak sempat rasa nikmat kasih kita kepada Allah. Tiba-tiba Allah ambil kita dulu. InsyaAllah Allah ampunkan dosa kita. Kerana kita dah ambil perjalanan. Kalau kita tak ambil perjalanan ini, tuan-tuan, tak ambil perjalanan untuk dapat kasih Allah, untuk dapat redha Allah Ta'ala, tiba-tiba mati kita dalam keadaan kita jauh dengan Allah, tunggu masa. Kita masuk di alam barzakh, sudah masuk salah satu lubang daripada lubang neraka Allah. Tak tahu lagi, tuan-tuan, berapa ribu tahun kita duduk di alam barzakh. Lepas tu kena cari Allah. Bergerak untuk cari Allah. Tu as-sa'ihun. Ar-raki'un as-sajidun. Dan lagi orang yang berjaya ialah orang yang sentiasa rukuk dan sujud kepada Allah. Rukuk sujud itu ibarat pada sembahyang. Jaga sembahyang, tuan-tuan. Jaga sembahyang fardu, jaga sembahyang sunat. Jangan kita fikir cukup dah dengan yang fardu. Tidak. Nabi ajar kepada kita sembahyang sunat. Jangan tinggal sembahyang sunat duha, sembahyang sunat witir, sembahyang sunat yang mengiringi fardu. Kena pandang berat, tuan-tuan. Sebagaimana kita beratkan kita dengan sembahyang fardu, kita kena beratkan kita dengan sembahyang sunat juga. Sebagaimana kita jaga sungguh-sungguh sembahyang fardu kita, kadang-kadang bacaan kita berulang-ulang, takut tak sah sembahyang fardu. Mengapa sembahyang sunat kita pandang kecil? Tak boleh. Termasuk juga kita memandang kecil perkara yang sunat dalam sembahyang. Tak betul. Bila kita sembahyang, tuan-tuan, mari rasa nak cepat, nak baca yang sunat, kita kata apa? Tak apa, ya sunat ya. Kita pun tinggal.
tak beradab sangat dengan Allah. Tak beradab sangat dengan Allah. Bila kita buat sesuatu yang Allah perintah, besar ke kecil ke, kita kena pandang ini adalah berat kerana Allah yang sama menyuruh, yang fardu ataupun yang sunat. Masa kita sujud kepada Allah, tuan-tuan, dan masa kita sujud kepada Allah Ta'ala, hati kita mungkin tak berkata-kata dengan Allah. Tak ada. Dah lah bacaan yang kita baca tu kita tak faham. Subhana rabbil a'la tu kita tak erti apa, tuan-tuan. Tak bercakap pula dengan Allah, tak rasa pula hebatnya kaya Allah, tak rasa. Orang yang rokok dan sujud pada Allah itu juga orang yang dapat kejayaan. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Termasuk juga orang yang dapat bahagia, tuan-tuan. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, orang yang mengajak kepada yang baik dan mencegah yang mungkar. Banyak sangat kebaikan yang kita boleh ajak orang. Banyak sangat. Dan gunakanlah peluang ini, tuan-tuan. Gunakan peluang ini. Kerana bila kita mengajak orang kepada Allah, kepada yang baik dan cegah pada mungkar, ini adalah satu usaha agama yang kita buat untuk menolong agama Allah. At-taibun kita, Al-abidun kita, tuan-tuan, Al-hamidun kita, As-sa'ihun kita, masuk raki'un sajidun. Tapi Al-amiruna bil ma'ruf, kita ajak manusia. Ajak manusia. Pahala semakin berkembang. Dan dalam kita mengajak manusia kepada Allah, kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada mungkar, ini termasuk dalam golongan orang-orang yang menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang yang tolong Allah, Allah akan tolong dia. Dan Allah akan tolong tetapkan pendirian kita, iman kita, tuan-tuan. Satu peluang yang sangat besar yang Allah nak beri kat kita hari ni. Ajak umat ini, anak-anak kita, tuan-tuan. Kita ambil contoh anak ni, orang yang mudah kita nak bercakap dengan dia. Panggil anak-anak kita, suruh dia buat baik. Wahai anak-anak, jangan lupa berselawat kepada Nabi. Kalau tak nak banyak pun, paling kurang satu hari 100 kali tak apa dah selawat ke Nabi. Pesan ke anak-anak kita. Itu termasuk mengajak kepada yang makruf. Wahai anak-anak, jangan lupa sembahyang sunat. Sekali-sekala ada puasa sunat. Ajak, tuan-tuan. Kerana ibadah ni boleh menjinakkan hati kita dengan Allah. Dan kalau perkara ni kita sebarkan dalam rumah kita sendiri, sangat besar kebajikan. Sangat besar. Hari-hari kita bertemu dengan anak kita, tuan-tuan, pastikan hari-hari kita bercakap agama dengan mereka. Perkataan yang baik menyebabkan Allah Ta'ala baikkan amalan kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Al-ayah. Wahai orang beriman, kamu takutlah dengan Allah dan cakaplah benda yang baik. Yuslih lakum a'malakum, nasai Allah Ta'ala akan perbaikkan amal kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah buka jalan untuk nak ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Ayat lain Allah kata, manakah lagi perkataan yang terlebih baik daripada perkataan yang kita ajak manusia kepada Allah? Tak ada. Yang kita gunakan perkataan kita, tuan-tuan, untuk nak ajak anak-anak kita jaga sembahyang Jumaat, jangan lupa selawat ke Nabi, jangan lupa mentajdikan iman dengan banyak sebut kalimah la ilaha illallah. Ini pesanan yang mesti kita buat selalu, tuan-tuan.
nak baikkan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan bila kita gunakan perkataan ini pada anak-anak kita, kita ajak dia, kita suruh dia masuk dalam golongan yang Allah kata yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan baikkan kita, tuan-tuan. Kita nak jadi baik tak boleh dengan keupayaan kita, tak boleh sama sekali. Kita nak jadi orang baik, tuan-tuan, tak boleh dengan kekuatan yang ada pada kita. Kalau Allah tak tolong, jangan harap boleh jadi baik. Ramai orang nak jadi baik, tak boleh jadi baik. Sama juga ramai orang nak taubat, tapi tak dapat taubat, tuan-tuan. Nak jadi orang baik, tak boleh jadi baik. Kerana itu adalah anugerah Allah, pilihan Allah. Nak dapat pilihan ini, tolong agama Allah, tolong. Allah suruh kita cegah munkar, tuan-tuan. Tidak mesti munkar yang besar. Kalau kita ada anak kecil, contoh, anak yang belum balik, dia kencing berdiri, menghadap ke arah kiblat, ataupun membelakangi kiblat, wajib kita kena tegur dia. Wajib tegur dia. Kerana perbuatan tadi, kalau orang dewasa, orang yang balik buat, berdosa dengan Allah Ta'ala. Tak beradab dengan Allah, kencing menghadap kiblat, buang air lah tak kira, ataupun membelakangi kiblat dengan tidak ada satir dinding di hadapan dia yang jaraknya tidak lebih pada 3 hasta. Tengah padan dia kencing, wajib kita kena tegur dia. Walaupun dia budak kecil, dia tak berdosa, tuan-tuan. Kita yang menyaksikan ni dosa bila tak tegur dia. Mungkar, benda yang menyalahi, wajib kita kena betulkan. Minum berdiri, sama minum berdiri. Biasa kita minum berdiri. Mungkin sekali-sekala bila keadaan terpaksa, kita pun tidak, kita rasa tak apalah sekali-sekala, dan masa terdesak ke, tak ada tempat duduk ke, kotor tempat duduk. Dalam keadaan biasa, Nabi berpesan pada kita, jangan minum berdiri. Kalau terminum berdiri, muntahkanlah balik. Siapa macam tu Nabi pesan pada kita. Anak-anak kita bukan minum berdiri, tuan-tuan, dia berlari minum. Berlari minum. Dia tak beradab dengan Allah daripada kecil lagi. Dan kita tidak mengadabkan dia. Kita tanggungjawab, tuan-tuan, dengan Allah. Kadang-kadang kita berdiri minum depan dia. Minum diri depan dia. Dia tengok, bapa aku minum diri, mak aku minum diri. Aku nak minum lagi, dia kata. Dia berlari minum. Tengah padang, tuan-tuan. Dalam plastik air, sambil berjalan dia minum. Tak beradab dengan Allah. Bila Nabi pesan gitu, tuan-tuan, mesti ada hikmah. Saya tengok dalam tip kesihatan. Dia orang kaji, sebab apa Nabi marah sangat minum diri? Dia kata antaranya mewarisi penyakit kencing payah nak lawas, kencing tak tus. Nah, kencing kita ni. Sebab tu kena ingat. Kita nampak kecil ya, tuan-tuan, minum diri nampak kecil. Kesan dia besar. Bila Nabi larang. Sebab tu jumhur ulama mengatakan tetap kena minum duduk walaupun minum air Zam-Zam. Walaupun ada hadis yang kata Nabi pernah minum Zam-Zam sambil berdiri. Ulama bahas. Ada sebab mengapa Nabi minum diri pada air Zam-Zam pada ketika itu. Ada sebab. Ada ulama kata kerana tempat Nabi minum di telaga, nak duduk ni tak boleh, basah sangat tak dapat duduk, maka terpaksa berdiri. Ada ulama kata kerana diberi minum oleh sahabat dengan timba, jadi susah nak duduk. Lalu ulama ambil kesimpulan, bila bertemburnya hadis qauli dengan hadis fi'li, maka lebih kuat hadis qauli. Nabi sebut dengan perkataan jangan minum berdiri. Lebih kuat daripada perbuatan Nabi minum berdiri dengan tak cakap apa-apa. Kerana ditanggung mesti ada sebab Nabi, kenapa Nabi minum berdiri. Kadang-kadang orang kita ni bila pergi Mekah, dia ambil Zam-Zam minum berdiri, enggak ada Kaabah. Minum berdiri.
Saya tak salahkan dia, okeylah. Kalau Zam-Zam bukan ada Nabi pernah buat. Tak salah. Tak apalah Zam-Zam tu. Air biasa. Dalam keadaan biasa, jangan minum berdiri. Asuh anak-anak kita tuan-tuan ni kat rumah ni. Ni kita tengok anak kita minum berdiri pun tak apa. Bapa apa macam tu. Nak. Bapa lembu dia ajar anak dia. Kita tak ajar anak kita. Anak minum berdiri pun tak apa. Anak minum sambil tidur pun tak apa. Meniarak pun tak apa. Nak jadi apa anak kita ni? Dah lah kita tak reti. Nak anak kita tak cerdik juga. Terus hajar tuan-tuan. Kadang-kadang isteri kita pula minum berdiri. Isteri kita minum berdiri juga. Teruk lagi kalau isteri. Anak-anak tengok, mak aku berdiri, bapa aku berdiri. Yahu, aku juga nak berdiri minum. Itu jadi masalah. Anak dia ikut bapa dia. Bapa tak sembahyang Jumaat, dia pun tak sembahyang Jumaat. Sembahyang pun tidak. Bapa dia malah belajar, dia pun tak belajar juga. Mak pun tak belajar, bapa tak belajar, anak pun tak belajar. Ayah perangai syaitan, mak perangai syaitan, anak perangai syaitan. Jadi keluarga syaitan, ahli syaitan. Itulah yang berlaku hari ini banyak. Dan yang terakhir, wal hafizuna li hududillah. Orang-orang yang memelihara li hududillah, sempadan sebadan batasan-batasan agama Allah. Maknanya orang yang jaga hukum halal haram dalam agama. Jangan mudah-mudah tuan-tuan. Kena ada batas. Nak buat apa-apa kena tanya Allah dulu. Allah izin ke tidak kita bercakap begini? Allah izin ke tidak kita menulis macam ni? Sekarang ni pula teknologi yang canggih ni, ada grup Telegram, ada grup WhatsApp, macam-macam tulis, ikut nak tulis. Mentang-mentang dia boleh tulis, ikut nak tulis ya. Nak caci orang ni, nak caci orang ni. Tuan-tuan, dalam kita membicarakan aib orang lain, kena ingat kita juga ada aib kita sendiri. Jangan jadi bodoh. Jangan jadi orang yang jahat dalam agama. Dalam kita cerita keaiban orang lain, kita juga ada aib kita sendiri tuan-tuan. Dan paling dibimbangi bila kita cerita keaiban seseorang, tulis dalam satu grup, ratus orang baca, menyebabkan orang rasa benci pada orang tu. Sedangkan orang tadi orang yang mukmin. Berapa banyak dosa yang kita dapat tuan-tuan, menyebabkan orang benci pada orang mukmin. Berapa banyak dosa. Hari ini itulah berlaku. Lebih baik tersalah puji pada orang jahat daripada tersalah keji pada orang yang baik. Kita salah puji pada orang yang jahat, dapat pahala tuan-tuan. Tapi kalau salah kita keji pada orang jahat, dapat dosa kita dengan Allah. Ikut nak menulis ya. Yang baca ikut nak baca, yang tulis ikut nak tulis. Jangan. Kena jaga sempadan agama Allah. Halal haram kena jaga. Dengan siapa kita nak bercakap, apa dia kita nak bercakap. Kena jaga tuan-tuan. Anak kita nak pergi mana, kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Saya takut anak yang kita harap jadi baik, rupanya sebaliknya. Di madrasah kami, ada antara ayah yang hantar anak, pendapatan ayah satu hari dekat 1,000 satu hari. 1,000 satu hari besar tuan-tuan gaji. Kita 1,000 sebulan payah nak cari orang kampung. Jual kangkung pun tak boleh 1,000 sebulan. Nah. Satu hari 1,000, dekat 1,000 satu hari. Kadang-kadang 1,000 satu hari. Tapi tak bahagia juga. Tak bahagia. Kenapa? Anak-anak makan pi kuda 4 biji satu hari.
4 biji pe kuda tuan-tuan tak tahu jadi hantu macam mana, wallahu alam lah. 1 biji pe kuda orang-orang yang biasa main, 1 biji kadang dia bagi 4. Ni 4 biji tuan-tuan satu hari. Bayangkan macam mana? Rokok 2 bungkus 3 bungkus hari. Umur berapa? 14 tahun baru umur. Bagaimana tuan-tuan hari ni penyakit masyarakat berlaku? Jangan salahkan anak-anak semata-mata. Kita tuan-tuan, kita ni, kalau kita tak jaga sembahyang jemaah, tak jaga sembahyang jemaah lah, Allah Ta'ala akan bawa anak-anak kita jauh dengan agama. Kita tak sembahyang jemaah, anak kita jadi mangsa. Sembahyang jemaah ni berkat tuan-tuan. Berkat kehidupan kita berumah tangga, berkat rezeki kita, berkat ilmu kita, berkat rumah tangga kita. Kalau nak anak-anak kita baik tuan-tuan agama, jagalah sembahyang jemaah. Nabi ajar tuan-tuan, jangan sibuk dengan kerja kita. Ni sibuk dengan kerja buat kita, sibuk dengan pejabat kita, sampai tinggal sembahyang jemaah. Tak sempat jemaah pertama, jemaah yang kedua. Tak sempat jemaah kedua, jemaah yang ketiga. Tak sempat di surau masjid, jemaah di pejabat. Tak sempat juga jemaah di rumah. Tak sempat juga yang akhir kat rumah tu. Ajak isteri sama jemaah sekali. Isteri kata, dah semayang bang, tolong iadah balik. Tolong abang untuk semayang jemaah, iadah balik. Isteri pun semayang semula, iadah. Nak tolong suami saya jemaah. Jaga semayang jemaah tuan-tuan. Berkat rezeki, berkat umur kita. Allah bantu anak-anak kita, dan anak-anak akan mengikut jejak langkah ayah dia. Kalau tidak, rugi tuan-tuan. Baik, semua golongan tadi yang Allah sebut, at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf, wan-nahuna 'anil munkar, wal hafizuna li hududillah. Allah kata, wa basyiril mu'minin, wahai Muhammad, berikanlah khabar gembira untuk mereka itu orang mukmin. Suatu janji kebahagiaan untuk orang-orang yang ada sifat-sifat macam tadi. InsyaAllah tuan-tuan, kita usaha, kita minta dengan Allah, sentiasa mohon dengan Allah supaya Allah tolong kita. Kita tak mampu, kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya untuk kita tinggalkan segala bentuk maksiat. Banyak maksiat hari ini. Dan tidak ada kekuatan untuk kita nak buat taat, nak buat ibadah kepada Allah illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau Allah nak tolong tuan-tuan, mudah saja. Nah, kalau Allah nak tolong kita, kita minta dengan Allah. Allah benci kalau kita tak minta. Kita minta dengan Allah. Kerana Allah ni maha kaya tuan-tuan. Allah maha pemurah, maha kasih sayang, sangat pengasih Allah, sangat penyayang Allah Ta'ala. Minta dengan dia, minta dengan dia. Akhir sekali tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada silap apa-apa, kasar bahasa, dan macam biasalah, kalau tuan-tuan nak tolong agama, supaya kita sama-sama jalan ke agama, tolonglah agama. Nah, sumbangan kepada agama diperlukan di mana-mana sahaja, insya-Allah. Macam biasalah, kalau tuan-tuan nak sumbangkan untuk agama, tuan-tuan boleh, saya boleh tolong uruskan untuk tuan-tuan lah. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita semua. Dan semoga dengan sumbangan kita untuk agama, Allah Ta'ala nilai, Allah Ta'ala kira, dan Allah Ta'ala tolong kita menetapkan pendirian kita ketika kita berhadapan dengan sakarat. Wallahu a'lam, insya-Allah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah redha dengan kita tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah atas segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Allah di atas keterlanjuran kami melakukan dosa terhadap-Mu. Dan ampunilah ya Allah ayah dan ibu kami ya Allah, serta kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka kasih kepada kami semasa kami masih kecil ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, seandainya keazab kami dari kerana dosa-dosa itu ya Allah, sesungguhnya kami ini hamba-Mu jua ya Allah,
Seandainya ampunkan kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami ya Allah untuk berjalan pada jalan-Mu. Bimbinglah kami di atas jalan yang Kau ridhai ya Allah. Kurniakanlah bagi kami petunjuk dari sisi-Mu dalam segala urusan kami, dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu. Sebelum Kau ambil kami untuk menghadap-Mu ya Allah, kurniakanlah kami sedikit masa, kesempatan yang sangat berharga ya Allah, agar kami dapat mengecapi nikmat kasih dan cinta kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keambilkanlah kami ya Allah di waktu yang mati itu terlebih baik pada hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah hati-hati kami di atas agama-Mu ya Allah. Hidupkanlah kami dengan iman dan matikanlah kami dengan iman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami daripada segala penyakit-penyakit yang boleh merosakkan amal kami ya Allah. Sesungguhnya Kau Maha mengetahui betapa banyaknya penyakit-penyakit yang ada pada hati-hati kami, yang menyebabkan kemurkaan-Mu berpanjangan ya Allah. Ampunikanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Sesungguhnya tiada daya dan upaya bagi kami untuk menghilangkan semua penyakit-penyakit itu ya Allah, melainkan Engkau sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesatukanlah hati-hati kami di atas agama-Mu ya Allah. Kesatukanlah hati anak-anak kami ya Allah. Kesatukanlah hati umat ini ya Allah. Kebangkitkanlah kami ya Allah sama-sama untuk bekerja meninggikan agama-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau pilihkan sahabat-sahabat kami secara mara kami ya Allah, yang syahid pada jalan-Mu, Kau pilihlah kami juga antara hamba-hamba-Mu yang syahid pada jalan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waffiqna li ta'atik wa atmin taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.